Bagaimana nak khusyuk pada solat? Nah, utamanya tangga pertama, akal kita kena khusyuk dulu. Akal kita kena khusyuk dulu. Nak khusyuk pada akal, kena buang ingatan yang lain, hanya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu utama. Nah, akal kita dulu. Nah, dan telinga kita, akal telinga, mata kita tengok satu tempat sujud. Jangan duk melilau, dia tak boleh melilau tanya solat. Nah, duk melilau tengok orang tu, tengok ni, tak jadi solat begitu. Mata fokus pada satu tempat, akal kita fokus hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Telinga kita fokus mendengar, hanya mendengar kalimat-kalimat yang kita sebut, yang kita baca, nah, yang kita lafazkan. Daripada situ, bila kita dapat menguasai pada akal tadi hanya ingat Allah, maka daripada situ dalam masa yang sama, pergerakan yang sama, kita hadirkan batin kita, hati kita. Hadirkan hati kita, nah, rasa nurani atau wajdani kita ni, nurani kita ni, rasa ni hadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi berasa seolah-olah kita berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akal kita, hati kita biar menyatu. Nah, bila menyatu sini, insya-Allah khusyuk menguasai kita. Nah, bila dapat menguasai pada khusyuk, maka fokus terus. Nah, dan bagaimana nak perintahkan akal supaya fokus? Maka yang paling asas adalah kita memahami apa yang kita baca, menghayati apa yang kita baca, menghadirkan Allah saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di awal lagi, sebelum pergi solat, sebelum pergi masjid lagi, atau sebelum kita solat kat rumah ni pun, di awal lagi kita kena membersihkan diri kita dulu. Nah, kenapa adanya isyarat, adanya kewajipan berwuduk? Supaya membersih zahir kita, dan itu, nah, itu adalah nisbah kepada membersihkan batin kita. Kalau kita fikir logik, ambil logik. Nah, kalau kita fikir, kita ambil logik. Baik. Nah, kita ni duduk rumah, kita tahu dah rumah kita ni bersih, tak ada nak sibuk apa-apa. Nah, tak ada nak bersih, nak bukan, nak pijak, kecuali anak-anak kecil tu lain lah, ada najis ke apa kan. Nah, rumah kita bersih, kita bukan main kotor ke apa. Tapi bila nak solat, kena ambil wudu, kena kumur, nah, kena basuh muka yang wajib ni, basuh muka lah, nah, basuh tangan, nah, cuci habis. Tiap-tiap 5 waktu kena buat. Kenapa? Kena faham isyarat batin tu. Allah nak suruh kita bersih. Sambil kita bersih ni, sambil kita hadap pada Allah, mohon Allah ampun dosa-dosa pada mata kita. Ampun dosa-dosa pada mata kita yang duk melihat perkara-perkara yang batil, pada telinga yang kita duk mendengar perkara-perkara yang batil, pada mulut yang kita bercakap tentang perkara-perkara yang batil. Isyarat Allah supaya kita membersihkan perkara ni. Tangan kita, kaki kita, semua ni. Dan zahir ada, batin pun ada. Zahirnya membersihkan pada perkara najis. Nah, cek tukar pakaian, bersih-bersih. Situ lagi kita kena khusyuk, hadir hati dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum nak solat, kita kena bersih habis dah masuk solat. Tak boleh bawa zahir, ilmu. Kalau fikir cara zahir, tak boleh nanggung najis atas diri kita. Nah, dan secara batinnya, tak boleh bawa perkara-perkara yang lara, yang lalai, yang apa semua, untuk nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, biar kita fokus jelas. Maka daripada situ, kita solat. Dan daripada solat ni, barulah kita boleh menyatu lah, elok. Nah, antara zahir dan batin. Nah, zahir dan batin, kita dapat menguasai. InsyaAllah, Allah akan kurniakan khusyuk kepada kita, insya-Allah. Itu penting. Nah, itu penting bagaimana kaedah nak menguasai diri pada batin. Nah, step pertama, wajib akal dulu. Lepas tu panca indera. Lepas tu hadirkan hati. Ini dalam masa yang sama, gerakkan sekali. Hadirkan hati. Ini kalau dengar, kalau orang baru belajar solat, Allah susahnya nak solat. Ni untuk kita yang dah orang Islam, kita dah solat lama dah. Ada di kalangan kita yang dah 20 tahun solat, ada 40 tahun solat, ada 60 tahun solat. Takkan tak nak upgrade jadi solat yang terbaik, yang khusyuk. Takkan pada tara tu je kita nak solat.
Cuba faham. Nah, jangan bila kata nak sebut tentang bab khusyuk apa semua kaedah ni kita pun jadi payah nak solat. Islam tak ajar begini ni. Islam tak ajar payah solat ni. Tak. Islam ajar. Kalau ulama-ulama ahli sufi, ulama-ulama arif billah mengatakan solat yang tanpa khusyuk tu tak sah sampai begitu. Adapun ulama fikih meletakkan solat yang tanpa khusyuk tetap sah. Pada syariatnya tetap sah, tapi tak khusyuk je. Tapi ahli tasawuf perlu khusyuk bersama. Supaya apa? Kita kena berusaha untuk upgrade hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya tertib zikir, pentingnya banyak bertaubat, pentingnya banyak buang diri, nafi diri ni. Nak buang diri ni biasa kita buang dengan sedekah, dengan khidmat, dengan buat kerja agama, dengan jihad fisabilillah. Ini proses untuk buang diri supaya kita tidak mencari hak kita semata-mata, tak, tapi kita letak kita hidup ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Itulah kita kena latih. Daripada sini latihan ni baru Allah akan hadirkan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan latih juga dengan zikir. Bagaimana nak menyatukan akal kita dengan hati ni, kena latih dengan zikir. Dengan bertaubat, dengan istighfar. Mula-mula kena hadirkan dulu pada akal rasa bersalah, ingat kesalahan-kesalahan dan hadirkan pada rasa bersalah, sehingga kita rasa berhadapnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kita duk bertaubat ni seolah tengah duk berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak boleh ke rasa berhadap tu kena istiqamahkan, buat selalu dan selalu. Sama juga kita sebut nama Allah. Hanya kadang banyak orang mulut je sebut, akal tak ingat ke mana, dia sebut Allah, akal duk fikir benda lain, cerita lain, hadir hati maka tak tahu mana. Lalu macam mana kita nak dapat rasa ni? Kena satukan akal kita, mulut kita, ini panca indera kita yang disebut tadilah, macam penulis kitab sebut tadilah, kita ngadap dengan fikiran kita, dengan hati kita, dengan panca indera kita, dan kita wajahkan seolah-olah kita berhadapan dengan Allah. Mana pun kita berhadap Allah. Ni perlu lalu tertib zikir yang banyak, beribu-ribu zikir tertib. Kita kena latih sehingga kita dapat menguasai. Bukan sehari dua. Bukan sehari dua ni. Ni lama, perjalanan yang panjang. Itu ahli suluk, ahli tasawuf, terus jangan jemu mencari Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan kepada Allah. Lalu kena bagi kerja rumah. Hari ni kalau boleh pakat-pakat aman. Kita dah cuti ni duduk rumah, kalau boleh selepas solat istighfar 1000 kali. Cuti kan ni. Paling boleh kata. Paling boleh 1000 kali selepas solat. Sekejap je. Selepas solat ni 5 minit, 6 minit, 8 minit habis dah 1000. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Insya-Allah. 1000 kali. Setiap selepas solat. Ini kerja rumah. Buat begini. Peringkat awal ni buat. Tetapkan hati. Untuk kita habiskan. Maknanya selama kuarantin ni kita boleh buat, biar boleh buat setiap selepas solat 1000 kali. Insya-Allah. Letak azam yang tinggi, minta izin Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala untuk kita bertaubat pada Allah. Hadirkan hati sungguh, betul-betul kita ingat segala dosa-dosa kita supaya kita dapat penghayatan dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah kerja, lepas ni buka balik kerja, dah dapat kerja balik, buat 1000 kali sehari tak apa dah. Istighfar. Tapi kalau sekarang ni ada masa kita seminggu lagi mungkin cuti ni, try buat 1000 kali lepas solat. Sekejap je. Kita waktu banyak sekarang ni. Buat istighfar 1000 kali setiap lepas solat. Selawat dia panjang sikit kan.
Nah, kalau nak selawat pendek pun boleh, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Buatlah. Berapa boleh buat, letak 500 ke, 300 ke, 200 ke setiap lepas solat. Atau nak letak 1000 juga. Cuba cabar diri. Cuba cabar diri. Nah, dan waktu yang lain apa lagi? Baca Quran. Nah, baca Quran. Peringkat awal biar kita bersih diri betul itu. Insya-Allah. Nah, insya-Allah peringkat awal. Nah, istighfar sungguh-sungguh, selawat sungguh-sungguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada masa lain kita baca Quran. Nah, 1 juzuk sehari ke 2 juzuk sehari ke, usahakan insya-Allah. Moga-moga Allah kabul. Nah, insya-Allah kalau kita boleh tetap seminggu je buat istighfar 1000 kali sehari, 1000 kali setiap lepas solat. Seminggu kita akan dapat perbezaan. Khusyuk kita dalam solat lain. Tapi istighfar tu buat macam mana sebut tadi. Tawajuh betul-betul. Hadapkan hati, hadapkan akal, hadapkan seluruh panca indera mengingati Allah Subhanahu wa taala. Buat sungguh-sungguh, pasti kita akan dapat perbezaan. Pasti kita akan dapat perbezaan insya-Allah. Selawat pada Rasulullah jangan tinggal. Paling sikit pun 200 kali setiap lepas solat. Paling sikit pun dah istighfar banyak dah ni. Paling sikit. Taib. Cukup seminggu dan jaga wudu. Antara sunnah lain kita kena jaga wudu. Wudu selalu kena jaga. Mati wudu ambil selalu dalam wudu. Insya-Allah kita akan dapat perbezaan demi perbezaan rasa. Lebih halus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Maka bila kita menghadap Allah, tawajuh betul-betul, kita betul-betul cuba latih diri kita, pegang diri kita, kawal hawa nafsu kita, hadap Allah Taala, insya-Allah, kita akan syuhud atau kesaksian kita hanya kepada Allah semata, dan kesaksian atau hadap diri kita kepada benda lain akan terhapus sikit demi sikit, akan terhapus bagaimana kata muallif kitab tadi, insya-Allah. Allah nak berceritanya betapa dia dekat dengan kita. Betapa dia terlebih hampir kepada kita ni. Daripada urat leher kita sendiri. Kita ni urat leher dekat dengan kita. Paling dekat ni kita rasa. Apa yang paling dekat dengan kita? Mana kita sebenar? Mana kita? Jadi Allah kata, lebih hampir daripada urat leher. Urat leher pun kita tak mampu nak tengok. Tak mampu nak tengok. Lalu di mana Allah? Allah ni dia disebut pada kita, dia terlebih hampir. Waktu bila mana kita nak mendekat diri pada Allah, kita doa pada Allah, kita kena yakin. Masalah hari ni kita umat Islam doa tapi tak yakin. Doa, baca dah doa panjang lebar, tapi dalam hati ya ke Allah kabul ke? Allah kabul ke? Jadi ke? Jadilah kali doa dalam Facebook. Kali doa dalam Facebook. Tulis ya Allah sekian. Benarnya dia tak yakin. Kena yakin betul-betul yakin. Allah hampir dengan kita, dekat dengan kita. Jadi Allah berkuasa atas kita, dekat dengan kita. Hidup dengan mati kita pun kita tak tahu. Kita tak tahu bila. Allah berkuasa atas diri kita ni, lebih dekat, lebih hampir daripada kita. Bila-bila masa apa keadaan pun Allah berkuasa. Lalu kita kena yakin Allah berkuasa untuk menghidup dan mematikan kita. Hidup kita sedar-sedar kita lahir dah. Memati ni kita tak tahu bila nak mati. Baik. Kita tahu Allah berkuasa. Kita tengok orang lain saksi banyak dah. Banyak dah saksi kematian. Pak mati. Allah nak ambil bila-bila masa. Kadang tengah duk borak, esok mati. Lalu situ kita kena yakin juga bahawa Allah berkuasa untuk kabul hajat-hajat kita. Untuk kita minta, untuk kita buat apa pun kita minta dengan Allah Ta'ala, yakin sungguh, insya-Allah Allah akan kabul. Sebagaimana Allah berkuasa atas hidup dan mati kita, Allah berkuasa atas hajat-hajat kita. Insya-Allah. Tapi janganlah ada hari-hari dia minta nak kereta BMW, nak kereta Mercedes, nak jadi kaya, janganlah begitu. Banyakkan kita doa, minta Allah kabul doa kita. Yang mana yang utamanya? Supaya Allah kabul, Allah ampun dosa-dosa kita. Allah terima kita
amal baik kita, jadikan kita orang-orang yang dikasihi oleh Allah, yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Ini doa-doa yang utama lagi yang perlu kita minta, selain daripada kita duk minta dunia kita semata. Ini bukan bermakna untuk kita tolak dunia, dak. Dunia wajib ada dah depan mata kita. Nah, ada semua dah depan mata kita. Nak tak nak itu terpulang atas kita, ambil je. Ambil pada jalan syariat, ambil pada jalan qada yang diperlukan. Hari ini bila mana hari ini bila kita diuji macam ni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini sangat-sangat terbaik untuk kita apa? Ambil dunia sekadar keperluan kita, jangan berlebih-lebihan. Bila mana kita dikurung oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kata Allah yang kurung kita, Allah hantar penyakit, Allah uji kita, Allah kurung kita, maka di sini cuba hidup zuhud macam ahli sufi, ambil dunia sekadar keperluan. Nah, kalau dulu masa kita bebas, kita boleh buat apa saja kita nak. Nah, kita tangguhkan hubungan kita dengan Allah. Nanti. Malah sikit. Tapi minta dengan Allah lebih-lebih. Nak jadi tu, nak jadi ni kan. Nak tu, nak ni. Semua segala benda minta. Hari ini, kita sudah dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ambillah dunia sekadar keperluan. Letak diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ramai orang takut dah. Cuma mana ni tak keluar duit, tak ada simpanan, tak ada. Ada yang meniaga paling teruk, yang meniaga kaih pagi makan pagi paling teruk. Ya Allah, saat ni bagaimana kita nak tawajuh diri? Bagaimana kita nak letak keyakinan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Saat ni banyak ramai yang teruji, terutama ahli-ahli perniagaan yang meniaga kecil-kecilan, yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Allahu Akbar. Di saat kerajaan pun teruji, hampir seluruh jabatan teruji, tak ada orang kerja, tak ada apa, semua jadi tersangkut. Lalu bagaimana kita nak menghadap diri dengan Allah? Itu pentingnya kenapa kita perlu berlepas diri daripada dunia. Masa ni lah kita mula teringat, kalaulah dulu aku tak berhutang banyak dengan bank, aku tak berhutang banyak, tak bernafsu besar nak kereta tu kereta ni. Kalaulah dulu aku ambil dunia sekadar keperluan, alhamdulillah sekarang ni aku dah tenang, tak susah kat orang. Lah ni susah. Ni mujur ada kerajaan bantu lagi. Kalau kerajaan tak bantu lagi, Allah lambatkan pembayaran bank pun bagi bantuan, lambatkan. Kalau buatnya semua tak boleh buat apa, Allah, duk 2 bulan kita macam ni, habis benda kena tarik. Lalu sini untuk kita kembali kepada Allah sungguh-sungguh. Ambil dunia sekadar keperluan. Bukti nyata apa dia? Dunia ni tidak kekal. Bila-bila masa Allah boleh ambil. Bila-bila masa Allah boleh ambil. Jadi dunia ni tak kekal. Serah diri pada Allah sungguh. Ambil dunia sekadar keperluan kita ni, sekadar untuk memenuhi syariat, cukup dah. InsyaAllah selebih itu kita hadap diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tugas kita, banyak sangat tugas kita, amanah atas diri kita, terutamanya orang lelaki. Banyak sangat-sangat, bukan sikit, banyak amanah agama atas diri kita ni. Setiap seorang atas diri kita ni memikul amanah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah ni untuk kita tegakkan, untuk kita tinggikan, untuk kita sampaikan kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, untuk kita sebarkan, untuk kita agungkan. Semua ni tertanggung amanah ni atas diri kita. Kerana Allah nak suruh kita lebih dekat padanya, lebih bertaubat padanya, sungguh-sungguh padanya, insya-Allah. InsyaAllah.